Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wahsahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengisi ruangan kuliah maghrib pada malam ni, insya-Allah kita akan membincangkan beberapa perkara yang bersangkutan dengan memahami akidah ataupun pegangan ahli sunnati wal jamaah. Saya difahamkan di sini walaupun sudah masuk waktu isyak, terus saja. Kalau di Kuala Lumpur kita akan beri laluan untuk laungan azan, lepas tu tinggal nak qomat dan solat saja. Tapi tadi saya tanya di sini tak perlu berhenti, terus saja. Cuma saya sampaikan pesanan daripada guru-guru kami, kok mana pun kena azan. Nak azan dulu sambung balik, nak sambung terus azan kemudian, jangan dimatikan azan. Kerana azan itu walaupun sunat hukumnya, tapi dia adalah syiar daripada syiar-syiar Islam. Di zaman dahulu, tentera Islam apabila ingin menyerang sesuatu perkampungan akan dilakukan serangan selepas daripada subuh biasanya. Kerana nak pastikan ada dengar tak bunyi azan. Kalau kata ada bunyi azan, serangan dibatalkan. Pasal azan tu tanda itu kampung orang Islam. Kalau tak ada bunyi azan, barulah mereka pergi serang. Sebab tak ada tanda kata kampung tu kampung orang Islam. Jadi jangan kita matikan syiar azan ini di masjid kita. Walaupun kuliah habis lambat sikit pun tidak menghalang kita daripada azan. Kok tak mau bagi orang confuse, kita azan tak perlu mic luar tu bunyi, kok dalam saja pun boleh. Tapi kalau kok luar pun rasa orang tak confuse sangat, mereka tahu ini kok kuliah habis lambat. Wallahu alam, itu nak menyampaikan amanah daripada guru-guru kami supaya jangan dimatikan syiar azan di masjid dan juga di surau. Jadi saya alu-alukan kepada semua, terutamanya kepada para alim ulama, para ustaz yang sudi hadir dalam majlis ilmu kita pada malam ini, memahami ahli sunnati wal jamaah menuntut kepada memahami ta'rif. Kerana kunci kepada kebaikan adalah kefahaman sebagaimana yang disebut oleh junjungan Nabi Yuna wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala nakkan dengan dia tu kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam perkara agama. Pasal kalau tahu saja, ilmu banyak saja, tak boleh faham, tak boleh buat connection antara ilmu dan juga aplikasi dalam kehidupan, maka itu tidak membawa kepada kebaikan. Maka kita mulai dengan ta'rif, definisi ahlu sunnati wal jamaah. Malah tok-tok guru kita dahulu kalau dia mengajak sesuatu ilmu, biasa dia akan mulakan dengan mabadi' ilmu yang 10. Mabadi' jamak plural kepada mabda'. Daripada perkataan bada'a yabda'u, bermula, mabda' tempat permulaan. Ya, setiap ilmu itu dia ada 10 tempat permulaan. Al-mabda'ul awal hadduhu. Tempat permulaan yang pertama adalah ta'rifnya.
Biasanya dia akan terang dulu takrif sesuatu ilmu itu apa dia. Maka oleh kerana perbincangan kita pada malam ini tentang Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka nak lihat kepada takrif Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnati wal Jamaah ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama Ahlun, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga adalah Al-Jamaah. Ahlun ada pelbagai makna, tapi dalam konteks yang digunakan di sini ianya bermakna pengikut. Ahlus Sunnati iaitu pengikut sunnah. Apa dia As-Sunnah? As-Sunnah adalah al-tariqah, jalan, cara ataupun pegangan. Sementara Al-Jamaah asalnya adadu kulli syai'in wa kasratuhu, bilangan sesuatu dan banyaknya sesuatu. Pasal itu kita namakan solat jemaah. Kalau seorang-seorang tak dinamakan solat jemaah, paling kurang ramai 2 orang, 3 orang dan ke atas. Tetapi secara khusus dalam konteks Ahlus Sunnati wal Jamaah, Al-Jamaah di sini pertama merujuk kepada ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Kerana apabila ulama telah sepakat di dalam sesuatu perkara, menjadi kewajipan kepada umat mengikut kepada kesepakatan tersebut, dan paling tidak merujuk kepada jumhurul muslimin, iaitu majoriti umat Islam, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi SAW apabila kita itu melihat pertikaian di kalangan umat Islam, fa'alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kamu tu bersama dengan umat Islam yang ramai. Jadi bila kita combine balik, kalimah Ahlus Sunnati wal Jamaah merujuk kepada golongan umat Islam yang mengikut jalan yang disepakati oleh para ulama dan berpegang dengan pegangan yang menjadi pegangan majoriti umat Islam. Daripada takrif ini kita tahu antara dakwaan yang betul dan palsu. Pasal kalau ada satu orang atau satu golongan dia mendakwa kami adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tiba-tiba kita dapati dia dalam berpegang mencanggahi ijma' ulama, membuang ijma' ulama, dia tak ikut kesepakatan para ulama, atau pegangan dia ganjil berlain daripada pegangan umat Islam yang lain, bermakna dakwaan ini adalah dakwaan yang palsu. Baik, jadi kalau kita bercakap misalnya tentang Al-Jamaah, sekarang ini ada dakwaan yang mengelirukan. Lebih berani lagi kata dia, kalau kita berpegang dengan pegangan minoriti, bercanggah dengan umat Islam hak lain, kita melanggar ijma' ulama, itu tandanya kita betul. Dan mereka membawa ayat Quran, bawa hadis Nabi SAW untuk menyokong dakwaan ini. Misalnya dia bawa firman Allah Ta'ala dalam surah Sabah ayat 13. Di hujung ayat itu Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Tengok dia atas dalam Quran Allah puji hak sikit. Tu tanda kalau kita sikit kita betul. Malah dia bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih jelas lagi daripada itu, bada'al islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba, rawahu Muslim. Bada'al islamu ghariba, Islam bermula di dalam keadaan dagang. Dagang maknanya tak ramai. Ya, yang musafir di kampung ni mungkin saya seorang. Setelah sama yang jamak takdim tadi. Tapi hak ramai-ramai bukan dagang, depa mukim atau mustautin di sini. Jadi dagang maksudnya tak ramai. Wa sayaudu kama bada'a ghariba, dan Islam akan kembali sebagaimana ia bermula tak ramai juga. Fatuba lil ghuraba, maka bertuah beruntunglah bagi golongan yang tak ramai. Tengok kata dia. Ni hadis sahih. Takkah ustaz nak lawan hadis sahih? Dalam hadis sahih Nabi SAW dah bagi tahu, kata hak tak ramai tu yang untung. Baik, kita bukan nak lawan hadis sahih, tapi kita tu tak mau kefahaman yang tak sahih. Masalahnya hadis sudah sahih, cara kamu menafsirkan hadis itu tidak sahih. Apa yang didakwakan tadi merupakan salah tafsir terhadap makna ayat suci Al-Quran dan salah pasang terhadap hadis Nabi SAW. Kerana apa? Kerana ada di sana panduan daripada Nabi SAW untuk kita umat Islam bersama-sama dengan jemaah umat Islam yang ramai. Habis ayat Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Asy-syakur di situ kata para ulama tafsir merujuk kepada beribadah. Sedikit daripada kalangan hamba-hambaku yang beribadah. Pasal ibadah ni benda baik, tak sesuai dengan nafsu. Inna nafsa la ammaratum bisu. Nafsu ni suruh pada benda hak buruk-buruk. Ibadah benda baik, maka nafsu tak berkenan.
Kita tengok perbandingan sudahlah antara majlis ilmu, ya, agak tuan-puan, dengan perlawanan bola sepak, agak-agak mana lagi ramai? Tak payah jawab pun kita tahu. Dan saya pernah mengalami sendiri, pengalaman peribadi saya ada kuliah bulanan di sebuah masjid di Shah Alam. Tapi malam tu saya sampai tak macam biasa. Masya Allah, tabarakallah, penuh masjid daripada depan sampai belakang, nak parking kereta pun susah. Tapi sebab saya dah biasa berkuliah bulanan di situ, dalam hatilah rasa-rasa takkan ramai macam ni nak main dengar kuliah kot, tak pernah ramai macam ni. Ya. Kalau Ustaz Azhar Idrus mungkinlah penuh masjid. Ya, dia penceramah terkenal, ataupun Ustaz Kazim atau siapa penceramah selebriti. Ini Ustaz Engku orang tak kenal, takkan ramai macam ni. Sungguh lepas mayang clear. Clear terus masjid. Adalah hak muka-muka regular tu. Hak lain pi mana? Pi sebelah. Masjid ni sebelah Stadium Shah Alam. Malam tu Selangor lawan Singapura, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit daripada kalangan hamba-hambaku yang beribadah, yang iktikaf, yang baca Quran, yang dengar majlis ilmu, tak ramai. Baik. Demikian hadis Nabi SAW. Bada'al Islamu ghariba, Islam bermula tak ramai, bermakna berbanding dengan bukan Islam. Kan Nabi SAW baginda bawa Islam, baginda seorang saja. Kemudian beriman dengan baginda, isteri baginda, beriman dengan baginda, sahabat baik baginda, beriman dengan baginda, sepupu baginda, beriman jadi ramai. Tapi akan kembali sebagaimana ia bermula tak ramai. Kenapa? Kerana kita diuji dengan pelbagai ujian yang besar sebelum kiamat, namanya fitnah ad-dajjal. Datang ujian Dajjal, ketika itu ramai yang tak tahan. Malah sebelum daripada Dajjal, Nabi SAW bagi tahu akan berlaku sinin khadda'ah, akan berlaku tahun-tahun yang sangat memperdayakan. Yusaddaqu fihal kazib, pada masa tu orang yang pembohong, yang cakap tak betul, orang kata dia betul. Cuba kita perhati tengok, tidakkah itu zaman kita lah ni? Zaman kita lah ni ada teknologi namanya Photoshop. Kita boleh ambil gambar ni, gambar tu, cantum-cantum, nampak macam dia dah. Lepas tu kita boleh pula post dalam satu teknologi namanya Facebook. Bila kita post dalam Facebook, ramai orang baca. Lepas tu orang lain hak baca pula, kalau dia minat, dia boleh share. Jadi lama kelamaan, walaupun benda tu palsu, orang akan kata betul. Sebab tu sampai lah ni kena buat pula apa tu, yang bahagian SKMM apa ni, nak kena buat pula satu website sebenarnya .my. Dapat satu berita pelik-pelik, pi check kat tu betul ke tak betul cerita tersebut. Ni lagilah tak tahu musim-musim ni lagi macam-macam cerita ada masuk. Elok kita check dahulu, takut termasuk di dalam kita tu membenarkan hak dusta. Wa yukazzabu fi hasadiq, tapi hak cakap betul dikata dia pembohong. Kalau kita nak habaq terus terang, inilah hukum Allah Ta'ala, inilah syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, satgi mereka kata kita ni jumud, kaku, beku, tak ikut peredaran zaman, ikat kain serban ketat sangat, oksigen tak masuk dalam otak, macam-macam lah mereka kata, pasal kita nak habaq benda betul. Belum Dajjal. Bila datang Dajjal, Dajjal ni lagi hebat. Dia boleh menurunkan hujan, dia boleh menumbuhkan tanam-tanaman, orang dah mati dia boleh bagi hidup balik. Masa tu ramai yang terikut dengan Dajjal. Sebab ikut Dajjal jadi senang lenang, tak mau ikut Dajjal jadi susah dan sengsara. Dikatakan makanan orang mukmin pada ketika itu hanyalah zikrullah. Boleh makan ke zikrullah, maknanya tak ada makanan. Boleh sabar dengan zikrullah. Ya, tuan-tuan saya tak tahulah, tapi kalau Ustaz Engku dia tak berani nak hidup zaman Dajjal, dia malas berzikir. Tu macam mana dia nak survive? Kalau tak kerana imam baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kita sembahyang seorang, kita tak zikir dah. Kena nasib tak baik dengan imam kali tak mau zikir, dia nak cepat, lapar dah zikir apa. Tu macam mana nak hidup di zaman Dajjal. Pada masa tu umat Islam kembali tak ramai. Dan sebelum berlakunya kiamat, Allah akan matikan setiap orang yang ada iman di dalam hati. Kiamat yang sebenar hanya akan berlaku ke atas orang-orang yang tidak ada iman. Jadi jangan disalah tafsir ayat Quran, jangan disalah pasang hadis Nabi SAW. Nak pengaruh orang, nak habaq suruh ikut paraman yang pelik-pelik, yang bercanggah dengan ijma' ulama', jangan diselewengkan demikian. Nabi SAW bagi panduan. Antaranya Nabi SAW bersabda, alaikum bil jamaah, wajib kamu bersama dengan jamaah. Yang dimaksudkan dengan jamaah di sini bukan jamaah solat.
Memang kita dituntut solat jemaah, dan juga tidak dimaksudkan di sini jemaah ni jemaah parti politik, bukan. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW jemaah di sini lawan kepada furqah. Wa iyyakum wal furqah, dan jauhilah oleh kamu yang berpecah-pecah. Jangan duk ikut yang duk pecah lari daripada umat Islam hak ramai, jangan ikut yang tu. Kenapa? Fa inna syaitana ma'al wahid. Pasal setan ni dia bersama dengan hak seorang. Oh, jenuh lah macam tu, sekali nak pergi tandas kena bawa kawan lah, sekali setan ikut. Tak, bukan macam tu. Maksud hadis Nabi SAW, setan berserta dengan yang satu orang. Kalau orang tu dalam menjalani kehidupan dia tidak dibimbing, dia kesorangan, ya, beli kitab agama baca sendiri, tengok YouTube belajar agama sendiri, buka akaun Facebook jadi mufti sendiri, tu mudah sekali setan perdayakan dia. Ya. Ada berlaku di Kelantan tahun lepas di Pasir Putih, seorang bekas guru, cikgu. Dia istimewa, guru ni dia dah pencen 10-20 tahun pun orang panggil dia cikgu lagi. Mana ada profession lain yang mana dia dah pencen orang panggil dia lagi. Kalau dia dah polis dulu lah, tak jadi polis orang dah tak panggil tuan dah. Perdana Menteri pun kalau lah tak jadi Perdana Menteri dah, mana orang nak bagi Perdana Menteri? Silap-silap orang panggil pembangkang pula dia. Nah, jadi yang betul orang panggil cikgu walaupun dah pencen, itulah profesi guru. Dia ni cikgu pencen umur 64 tahun. Ditangkap oleh polis cawangan Bukit Aman I8. I8 ni counter terrorism, anti keganasan. Pasal apa? Dia duk sokong Daesh, duk sokong ISIS. Maklumat daripada jiran-jiran pada cikgu ni ialah dia ni memang suka beli buku agama, suka beli kitab-kitab, tapi tak mau mengaji, dia baca sendiri. Maka mudah diperdaya oleh syaitan. Wa huwa minal isnaini ab'ad. Tapi syaitan dengan hak berdua lebih jauh. Pasal kalau berdua sempat kita muzakarah. Nah, misalnya kita kata, pasal apa ustaz habaq lagu tu, aku tak setuju. Kawan kita kata, habaq lagu mana? Lagu ni tak. Aku dengar juga, aku faham ustaz habaq tu maksudnya begini-begini. Oh, sungguh juga noh. Kan lain. Pasal berdua sempat bincang. Lagilah kalau berdua tu maksudnya dengan guru kita yang alim, yang murabbi, yang mursyid, yang duk bimbing pada kita, yang duk syarah ayat Quran, duk syarah hadis pada kita, maka payahlah setan nak perdaya. Kalau setan dengan hak berdua pun jauh, takkanlah setan dengan ulama semua dah ijma' atas satu-satu perkara, setan dekat. Takkanlah setan dengan umat Islam yang ramai, dia dekat. Bermakna kalau kita yang pergi langgar ijma' ulama', yang kita yang buat lagu berlain daripada umat Islam yang lain, bermakna kita ada pada posisi sedang dipermainkan oleh syaitan. Lebih-lebih lagi ada jaminan daripada Nabi SAW, innallaha la yajma'u ummati ala dalalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menghimpunkan umat saya di atas kesesatan. Kalau umat sudah sepakat, sudah setuju, itu dipelihara oleh Allah, itu tidak sesat. Cuba tengok junjungan kita Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda insan yang maksum. Apa makna maksum? Terpelihara daripada dosa dan kesalahan. Baik, kita umat Nabi maksum tak? Kita ni, adakah kita maksum? Tak. Tapi ada juga masa dan ketika umat Nabi pun maksum. Umat Nabi pun dipelihara daripada kesalahan. Bila? Dengan jaminan daripada Nabi SAW, bila mereka bersepakat, Allah pelihara mereka. Ismah, beri ismah pemeliharaan kepada mereka. Kesepakatan mereka itu terjamin tidak sesat. Bermakna kalau kita pula pergi langgar kesepakatan tu, kita perlu dikeluar fatwa lagu lain daripada ijma' ulama', bermakna kita berada pada posisi sesat. Sebab itulah di hujung hadis Nabi SAW memberi amaran, wa man syadza ilan nar. Barang siapa yang ganjil, berlain dia daripada apa yang telah disepakati oleh umat Islam, maka dia nanti akan ganjil terasing ke dalam neraka, wal iyazubillah. Baik, selesai bahagian al-jamaah. Sekarang kita nak lihat kepada elemen as-sunnah, sebab ada dua elemen di situ, ya, ahlus sunnah wal jamaah. Pasal apa ustaz cerita jamaah dulu, tak cerita sunnah dulu? Pasal sunnah ni panjang sikit, ya. As-sunnah ini boleh kita lihat daripada dua sudut. Yang pertama kita lihat daripada sudut sunnah siapa.
Kalau kita bercakap tentang sunnah siapa, tentulah nombor satu kita nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sunnah salafus soleh. Siapa dia salafus soleh? Salaf maknanya dahulu, soleh kita orang Melayu pun tahu kan, nak anak yang soleh. Orang perempuan nak suami yang soleh. Nah, tak tahu dapat suami yang solehah, nak keluar rumah minta izin dulu, nak pergi minum minta izin isteri dulu. Soleh maknanya baik. Salafus soleh, generasi awal umat Islam yang baik-baik, sahabat Nabi yang mengaji dengan sahabat Nabi namanya tabi'in, yang mengaji dengan murid kepada sahabat Nabi namanya tabi'in. Mau kita ikut pada sunnah mereka. Kenapa? Mereka ni faham Islam dengan kefahaman yang terbaik dan mereka mengamalkan Islam. Yang ketiga adalah sunnah ulama, warasatul anbiya, pewaris kepada para nabi, tidak mewarisi dinar dan dirham, tidak mewarisi harta dan kekayaan, tetapi mewarisi ilmu dan pengetahuan. Secara realiti yang kita boleh ikut hak nombor 3 lah. Macam kita nak ikut sunnah Nabi, nak semayang lagu Nabi semayang, kita tak pernah nampak Nabi semayang. Nabi tak pernah mengajak kita direct. Nak ikut salafus soleh, kita tak jumpa seorang pun daripada salafus soleh. Kita hidup zaman jauh daripada mereka. Jadi mau tak mau, cara kita semayang sat-sat tu kita ambil daripada siapa tu? Adakah kita lihat Nabi semayang macam tu? Tak. Kita diajak oleh ustaz kita. Macam tu cara semayang. Ustaz kita pun tak lihat Nabi semayang. Dia ambil pada ustaz dia. Daripada ustaz, daripada guru, daripada ulama, sampai kepada murid-murid Imam Syafi'i misalnya, sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sampai pada guru beliau, sampai kepada sahabat Nabi. Ketika itulah baru ilmu kita tu dikatakan ikut sunnah sahabat, dan ikut sunnah sahabat berarti ikut sunnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap satu daripada sunnah ini telah berlaku kekeliruan. Pertama kita lihat pada sunnah Rasulullah SAW. Ya, secara fahaman yang ringkas saja, yang basic saja tentang sunnah Nabi, itulah jalan Nabi, itulah cara Nabi, itulah ajaran Nabi. Sunnah Nabi lah tu. Tetapi secara terperinci merangkumi pertama apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, perbuatan Nabi adalah sunnah. Namanya sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Yang kedua, apa yang dicakap oleh Nabi SAW, pertuturan Nabi juga adalah sunnah. Namanya sunnah qauliyah. Ada kalanya bukan Nabi yang buat, bukan Nabi yang cakap, tapi naik status jadi sunnah. Macam mana? Bila percakapan dan perbuatan itu diiktiraf oleh Nabi SAW. Misalnya kata ada seorang sahabat baca satu doa, sebut satu benda, Nabi puji. Nabi kata bagus, ni malaikat tulis pahala apa yang hang sebut ni. Maka itu sudah naik jadi sunnah pengiktirafan, sunnah takririyah. Kadang-kadang Nabi diam pun sudah jadi sunnah. Pasal bila orang tu buat satu benda depan Nabi, Nabi diam. Diam itu menunjukkan perbuatan tu tak haram. Kerana kalau haram, nescaya Nabi tidak tinggal diam. Jadi secara terperinci sunnah Nabi ada 3. Sunnah perbuatan fi'liyah, sunnah percakapan qauliyah, dan sunnah pengiktirafan takririyah. Secara meluas, sunnah Nabi meliputi semua sumber-sumber hukum syarak. Para ulama kita membahagikan hukum asal kepada 3. Pertama hukum adat, kebiasaan. Yang kedua hukum akal yang ditetapkan oleh akal, dan yang ketiga hukum syarak yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Hukum syarak ulama pecah 2. Satu hukum syarak wada'i, melibatkan sebab, syarat, mani', penghalang, natijahnya sah atau batal. Ada 5 hukum syarak yang wada'i. Yang kita biasa duk dengar hukum syarak taklifi, iaitu yang menyangkut perbuatan orang yang mukallaf. Orang tidak mukallaf, perbuatan dia tak ada hukum. Mana tahu orang tanya kita, dia kata, ustaz, di kampung kami ada satu orang ni, dia ni gila, tapi ada satu perangai tak bagus. Dia suka telanjang pi sana sini, bertelanjang di khalayak ramai. Nak tanya apa hukum ustaz dia telanjang di khalayak ramai? Nak jawab lagu mana? Tak ada hukum lah, pasal dia tidak mukallaf. Yang hang duk tengok dia telanjang, hak tu ada hukum, pasal hang tu mukallaf. Jadi perbuatan orang mukallaf dia tak boleh lari satu daripada 5 hukum syarak yang taklifi. Kalau perbuatan itu disuruh buat, tak ada pilihan, hang kena buat. Hang tak buat, hang berdosa, itu namanya wajib.
Kalau disuruh buat tapi masih ada pilihan, kalau hang tak buat pun taklah berdosa, namanya sunat. Kalau disuruh tinggal, jangan buat dan tak ada pilihan, kalau hang buat juga hang berdosa, namanya haram. Kalau disuruh tinggal tapi tidaklah pasti, kalau hang tak buat pun, kalau hang buat taklah berdosa, namanya makruh. Kalau diberi pilihan, nak buat boleh, tak mau buat pun tak apa, iaitu namanya harus. Tapi hukum ni boleh berubah-ubah lah. Macam hukum makan, apa hukum makan? Harus. Nak makan boleh, tak mau pun tak apa. Tapi kalau makan tu di siang bulan Ramadan, dah berubah jadi haram. Kalau makan tu pada hari raya, dah jadi wajib. Pasal hari raya haram berpuasa. Sama macam tidur. Tidur hukumnya harus. Nak tidur boleh, tak mau tidur pun tak apa. Tapi kau tidur dalam kuliah maghrib, tu makruh. Pasal apa? Pasal tak dapat ilmu. Yang kedua ustaz kata, ambuh aku main jauh-jauh hampir tidur pula. Jadi hukum ni dia boleh berubah. Jadi hukum syarak dia ambil pada mana? Yang hang kata ni wajib, hang mana tahu? Yang kata ni sunat, hang mana tahu? Hang kata ni makruh, haram, mana hang tahu? Daripada sumber hukum. Ini dibincang oleh para ulama dengan satu cabang ilmu namanya usul fiqh. Banyak sumber hukum yang dibincang oleh ulama, sampai 12 sumber hukum, tapi ada 4 sumber hukum disepakati oleh jumhur ulama. Nombor 1 nak tahu hukum Al-Quran. Nombor 2 as-sunnah dengan makna yang kedua kita sebut tadi, ya, perbuatan, pertuturan dan juga pengiktirafan Nabi. Yang ketiga sumber hukum ijma', iaitu ulama dah sepakat, maka itu juga sumber hukum. Dan keempat namanya qiyas. Apa dia qiyas? Ustaz kita apa? Dia kata qiyas adalah kita pakai hukum sesuatu yang telah ada dalil khusus kepada sesuatu yang lain yang tidak ada dalil khusus. Kenapa? Kerana ada persamaan pada asas hukum, disebut illah. Oh, makin tak faham. Tadi sebut qiyas macam nak faham dah. Pi hurai lagu tu rasa makin gelap. Baik, okay, bagi contoh. Apa hukum minum arak? Haram. Itu kalau masuk soalan dalam katas periksa anak-anak kita, itu maknanya soalan bonus. Semua orang tahu hukum minum arak haram. Mutu pun tahu, acong pun tahu minum arak tu haram. Tapi hak minum, hak nama abu pun minum juga. Baik. Ada tak dalil kata minum arak ni haram? Ada, dalam Quran ada, dalam hadis ada. Misal dalam Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Arak, judi, bertenung nasib, sembah berhala, ini semua perbuatan yang kotor daripada perbuatan setan, maka jauhilah. Maka jauhilah, ulama kata haram. Allah suruh jauh. Apa hukum minum air ketum? Jangan jawab lagi. Hukum ni, kaedah yang diletakkan adalah al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Berhukum atas satu benda hanya cabang daripada kita faham benda tu. Nak kena faham dulu ayat ketum apa dia. Saya rasa tuan-puan lebih arif lagi. Saya tak biasa minum, tapi katanya di Kedah ni adalah tempat-tempat jual air ketum. Orang Kedah juga hamak kat saya, dia kata, ustaz, air ketum ada 2 jenis. Jadi hak nombor 1, hak tu tak ada apa, dia rebus daun dia 3 helai, ustaz minum fresh. Nak driving, nak buat bendang, mana ada ustaz buat bendang, ustaz tengok iPad dah. Tapi maknanya cuma untuk bagi badan rasa segar. Tapi ada jenis hak nombor 2, dia rebus daun banyak, dia rebus lagi obat nyamuk yang hijau tu, dia tumbuk, serbuk tu dia campur sekali, obat batuk, Panadol, macam-macam dia rebus. Hak tu kalau minum hilang akal. Air ketum jenis nombor 2 ni kalau kita minum boleh bersemang dengan tiang. Jumpa tiang, "Weh hang apa habaq? Sombong hang lah ni, sengap lah, tak sengap apa tiang." Pasal apa boleh sembang dengan tiang? Akal sudah hilang. Apa hukum minum air ketum jenis hak nombor 2 ni? Haram. Mana dalil? Mana ayat Quran cerita pasal ayat ketum? Mana hadis Nabi cerita pasal ayat ketum? Ini namanya qiyas. Arak hukumnya haram, asas hukumnya adalah kerana memabukkan. Maka mana-mana minuman yang seperti arak iaitu memabukkan, maka hukumnya juga seperti arak iaitu haram. Itu namanya qiyas. Jadi paling tidak ini 4 sumber hukum yang dipakai oleh para ulama, maka mengikut kepada sumber hukum inilah juga dinamakan ikut sunnah. Jadi ada berlaku salah faham tentang memahami sunnah Nabi SAW. Salah faham kok senang sikit, pasal dia salah faham, mai ustaz habaq kat dia yang sebenarnya tu haji lagu ni, oh macam tu kau ustaz, terima kasih, baru saya faham. Senang sikit lah salah faham. Yang payah ni salah sampai.
Pasal yang menyampaikan tu ustaz juga, sahibul fadilah. Kadang-kadang sahibul samahah. Bila dia habaq lagu tu, orang pick up mesti betul. Takkan ustaz habaq benda tak betul. Dia main habaq misalnya, dapat mikrofon macam ni, dapat meja kuliah macam ni, dia pergi habaq. Dia kata, tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan tadi lepas mayang salam, tu tak ada zaman salafus soleh, tu bid'ah tu. Tuan-tuan, semayang tarawih di tempat tuan-tuan ni, saya tengok ada duk selawat selang-selang tarawih, tu tuan-tuan ambil dalil daripada mana? Nabi tak pernah buat selawat selang-selang tarawih. Celaru kita. Tadi saya dengar ada pengumuman lepas ni ada tahlil arwah. Waktu zaman Nabi tak ada orang mati ke? Cuba habaq bila Nabi buat tahlil arwah. Habis tuan-tuan ikut sunnah siapa? Akhirnya kita jadi keliru. Ni dalam jadual tuan-tuan saya tengok hari Khamis malam Jumaat baca Yasin. Hari Khamis malam Jumaat baca Yasin. Tu tak ada dalil yang sahih tuan-tuan. Tuan-tuan baca Yasin malam Jumaat, menetapkan malam Jumaat untuk baca Yasin tu bid'ah. Ini namanya salah sampai. Salah sampai payah. Pasal bila yang menyampaikan itu hebat, dia ada integriti, dia ada kelulusan, dia ada pengetahuan, akan ada jatuh di hati sebahagian. Kata dia betul tak? Jadi pertama dia jadi confused. Hamba Allah tu sebelum ni rajin dia pergi ke masjid malam Jumaat. Nombor satu, sembahyang berjamaah dapat pahala lebih. Nombor dua, baca Yasin ramai-ramai. Bukan tak boleh baca Yasin seorang-seorang, mengantuk. Nombor tiga, malam Jumaat lah biasa orang bagi makan free. Jadi dia selalu pergi malam Jumaat. Dapat yang salah sampai, petang Khamis dia dah confused dah. Aku nak pergi atau masjid ni lagi buat bid'ah baca Yasin pula. Duduk rumah lah tengok gusti senang, tak terlibat dengan bid'ah. Confused seorang-seorang okey lagi. Dia boleh jadi punca perpecahan. Saya harap tidak berlakulah di Kedah. Masih ramai alim ulama, masih ramai ustaz-ustaz kita yang ahli sunnati wal jamaah, harap tak berlaku. Tapi di Kuala Lumpur, di Selangor, di Lembah Kelang, banyak juga masjid surau pecah dua. Teruk sangat kontraktor di KL sampai bangunan pecah dua. Tak bangunan okey, jemaah pecah dua. Ada satu orang nazir mengadu pada saya, dia kata, ustaz baru ni jemaah masjid dia bergaduh. Kes apa? Kes bersalam ya, lepas mayang bersalam, ada sebahagian sambil bersalam dia salawat, ada satu jemaah marah, kata dia mana boleh salawat sambil salam ni, ini bid'ah tak dibuat oleh Nabi SAW. Akhirnya bergaduh dalam masjid. Tak tahulah bergaduh dalam masjid tu sunnah siapa. Yang ketiga, menjadi punca sikap ekstrim. Saya baru dalam 2 minggu lepas dengar satu rakaman YouTube, satu ceramah oleh satu orang, dia panggil Maulana. Maulana maksudnya tuan kami. Kalau saya panggil maulahum, tuan hampa lah, tuan mereka. Dia kata apa? Dia kata, dia orang Kelantan, dia ada satu istilah dia panggil ngatik. Ngatik. Kedah panggil apa tak tahu? Meratib. Ya. Ngatik dia kata lebih teruk pada berzina. Kita buat majlis tahlil tu lebih teruk pada berzina, kata dia. Sebab berzina ni hanya dosa saja. Ada pun bawa pada syirik. Dan ada yang mengatakan daripada hampa makan daging sembelihan sempena maulid Nabi buat jamuan, lebih baik hampa makan daging babi lagi. Dan saya pernah baca satu posting dalam Facebook, yang post tu dia tulis apa? Dia kata daripada aku hadir ke majlis-majlis salawat, lebih baik aku pergi pesta minum arak lagi bagus. Jadi nak buat macam mana? Dan ada orang yang sudah seperti ISIS, perangai sudah jadi macam Daesh. Dia kira nak sembelih orang saja. Dia kata ni, puak-puak ahli bid'ah ni, puak-puak yang sambut maulid ni, puak-puak Yahanana ni, kalau ustaz-ustaz sunnah kita telah dakwah mereka dengan dakwah sunnah kita, mereka masih degil dengan bid'ah mereka, maka halal darah boleh dibunuh pasal mereka telah syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi rupanya penting sungguh kita nak faham makna sunnah ni. Kalau salah faham, kesan dia serius. Baik, jadi mereka seolah-olah mengatakan haram satu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, seolah-olah mereka kata haram, walaupun kadang-kadang mereka segan nak kata. Dia kata ni salawat selang-selang tarawih Nabi tak buat. Kita tanya, habis itu haram lah? Aku tak kata haram lah, yang penting Nabi tak buat. Tak, yang penting haram ke tak. Kalau nak kira Nabi tak buat, ada benda-benda yang Nabi tak buat, tak haram. Ni kita nak masuk Ramadan, ramai antara kita berazam, azam baru, 4 tahun lepas tak jadi. Kan Piramli dah buat satu teka-teki dalam Nujum 4 Belalang. Kata Piramli apa dia dalam cerita itulah, 1 ramai, 2 sikit-sikit, betul ya? Saya pun tak hafal. 3 jarang-jarang, 4 kadang-kadang. Itu apa dia?
Piramid buat teki-teki macam tu, apa dia tu? Tarawih lah. Pertama ramai, kedua dah sikit-sikit, ketiga dah jarang-jarang, keempat kadang-kadang masing-masing sibuk cari baju, orang suruh cari Lailatul Qadar, dia pergi cari Lailatul Qadar. Jadi dia kata tahun ni aku tak mau macam tahun lepas ha. Aku nak istiqamah mayang tarawih berjemaah di masjid daripada 1 Ramadan sampai hujung aku nak sembahyang tarawih. Nabi tak buat. Nabi SAW sembahyang tarawih qiyam Ramadan 2 atau 3 malam saja dengan orang ramai di masjid. Masuk malam ketiga, masuk malam keempat, Nabi SAW solat di rumah ya. Tak keluar pun. Maknanya mengekali solat tarawih berjemaah di masjid ni satu benda hak Nabi tak buat. Tapi tak ada ulama fatwa kata haram. Jadi hati-hati. Bila dia kata satu perkara tu haram, kita tanya pasal apa? Dia kata pasal Nabi tak buat. Maulid yang batal, Nabi sendiri tak buat. Sahabat tak buat. Lau kana khairan la sabaquna ilahi. Kalaulah sambut maulid ni bagus, tentulah sahabat Nabi lama dah buat. Jadi alasan dia pasal Nabi tak buat. Siapa yang menganggap haram sesuatu perbuatan semata-mata kerana perbuatan itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sikap dia ni bercanggah dengan Al-Quran. Pegangan dia ni bercanggah dengan sunnah Nabi. Dan bercanggah juga dengan ilmu yang penting di kalangan para ulama, namanya ilmu usul fiqh. Cuba tengok bagaimana dia mencanggahi Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wa ma ataakumur rasul, apa satu perkara yang dibawa kepada kamu oleh rasul, fakhuzuh, maka hendaklah kamu ambil. Maknanya hak Nabi ajak pada kita, terimalah, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang baginda larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu berhenti. Bila Nabi larang, dah tak usah buat. Al-Quran kata apa? Al-Quran kata wa ma nahakum anhu, apa yang baginda larang. Al-Quran tak kata wa ma lam yaf'alhu, apa yang baginda tak buat. Satu benda yang baginda tak buat belum tentu baginda larang. Dihidangkan pada Nabi SAW satu hidangan, bila Nabi gaya nak makan, dihabak pada Nabi, ini daging dog, Nabi tak jadi makan. Kalau tengok sampai tahun lalu, haramlah daging dog tu. Kalau tak, pasal apa Nabi tak makan? Rupa-rupanya tak haram. Bukti bila ada sahabat yang makan, Nabi tidak larang. Nabi tak makan kerana Nabi tak biasa makan. Macam kita lah, tak biasa makan daging arnab misalnya. Kawan kita jamu daging arnab, kita kata aku tak mau. Tak haram lah, memang tak haram, aku tak lalu. Gitu demikianlah satu benda Nabi tak buat, tak semestinya haram. Memang ada benda-benda yang Nabi tak buat dan memang hukumnya haram. Contoh, Nabi SAW tak minum arak, dan memang minum arak tu haram. Tapi haram minum arak bukan pasal Nabi tak minum, pasal ada dalil-dalil lain yang menunjukkan bahawa minum arak tu haram. Jadi kalau dikata haram semata-mata Nabi tak buat, pertama mencanggah Al-Quran, dia telah menambah satu benda yang Quran tak kata. Inilah namanya bid'ah. Quran kata hak Nabi larang, tak, dia kata bukan hak Nabi larang saja, hak Nabi tak buat pun haram dah. Itu namanya bid'ah. Dia tambah satu benda yang Quran tak kata, dia tambah satu benda yang hadis tak kata. Dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa satu perkara yang saya telah larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu jauhi. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum, dan apa satu perkara yang aku perintahkan kamu melakukannya, lakukan semampu kamu. Hak Nabi suruh semampu kita. Nabi suruh kita sembahyang berdiri, bukan tak mau berdiri, tak mampu. Hang mampu apa? Duduklah, main duduk lah. Berdiri tak boleh, duduk pun tak mampu. Hang mampu apa? Berbaring, sembahyang baring. Hak Nabi suruh, petuanya buat semampu kita. Hak Nabi larang, jauhi. Hak Nabi tak buat, belum tentu. Tengok dalil-dalil yang lain dahulu. Kalau kamu kata Nabi tak buat terus haram, maka kamu telah taqawul, memandai-mandai mengatakan sesuatu yang Nabi SAW tidak kata. Ini istilah namanya bid'ah, dan ini adalah bid'ah yang sayyi'ah, yang buruk, kerana mengharamkan sesuatu yang Al-Quran dan Sunnah tidak haramkan. Quran dan Sunnah haramkan apa yang Nabi larang. Hang pandai-pandai pergi tambah, hang kata hak Nabi tak buat pun sudah haram, belum tentu. Dan bercanggah dengan kaedah serta ilmu usul fiqh. Saat-saat kita dah habaq dah dalam ilmu usul fiqh yang jumhur ulama sepakat sumber hukum ada 4.
Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Cuba tuan puan, hadirin hadirat yang saya hormati, bayangkan ada satu highway, ada 4 lane. Highway ni luas, ada 4 lane. Hari tersebut depa pi katup 3, depa tutup 3 lane. Depa buka bagi lalu 1 lane je. Agak-agak jam dah. Jam. Bayangkan bagaimana jamnya. Dahlah dia buka 1 lane saja, yang dibuka 1 lane tu pula dia pecah 3. 2 daripada 3 dia tutup, 1 saja dia bagi lalu. Oh, ini bukan jam lagi, ini macam dah tak celuh lah. Dalam bahasa Wales dia kata stand still, tak boleh nak bergerak. Yang ni yang mereka buat pada agama kita. Agama kita asalnya luas. Nak sampai pada hukum, lalu lin Quran boleh, lalu lin sunnah boleh, lalu lin ijma' boleh, lalu lin qiyas pun jadi. Mereka sempitkan. Quran seolah-olah mereka tak perasan. Ijma' seolah-olah mereka tak pakai. Qiyas seolah-olah mereka tak hirau. Mereka hanya fokus pada sunnah saja. Dahlah mereka fokus pada sunnah saja. Sunnah tu pun luas lagi. Ada sunnah perbuatan, ada sunnah perkataan, ada sunnah pengiktirafan. Dia hanya fokus pada sunnah perbuatan, yang lain dia tak perasan, sehingga dia kata Nabi tak buat, maka haram kita buat. Betul ke Ustaz? Ustaz dia reka je pun. Okey, bagi contoh. Kita umat Islam, tidakkah digalakkan kita berzikir? Betul. Nak zikir apa? Subhanallah boleh tak? Boleh. Nak zikir Alhamdulillah? Boleh. Allahu Akbar? Boleh. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Boleh? Boleh. Atau satu orang dia duduk, dia berzikir Allah, 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 Allah. Oh, ada orang kata hak tu tak boleh. Yang zikir Allah, Allah tu tak jumpa dalil. Hak lain okey. Subhanallah tak ada masalah. Alhamdulillah bagus. Allah Akbar pun okey. La ilaha illallah pun bagus. Tapi kalau sebut Allah, Allah, Allah tu tak jumpa dalil. Okey. Siapa yang kata lagu tu? Tak kisah. Siapa kata tak penting. Nak faham pasal apa tak jumpa dalil. Sebab kita tak mahu terjatuh dalam kesilapan yang sama. Macam mana boleh tak jumpa dalil? Tidakkah Al-Quran dalil? Dan tidakkah dalam Al-Quran Allah berfirman, wadhkurullaha zikran katsira, hendaklah kamu zikir akan Allah Ta'ala sebagai zikir yang banyak. Zikir dalam bahasa Arab boleh jadi az-zikru bil lisan, zikir dengan lidah, bahasa Melayu kata sebut, dan boleh jadi az-zikru bil qalbi, dalam bahasa Melayu kita kata ingat. Jadi sebut pun disuruh, ingat pun disuruh. Azan dulu nah. Saya berhenti saat, nanti kita sambung selepas daripada azan insya-Allah.